Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama sekali saya minta maaf kerana ada masalah teknikal sikit, dan ini adalah dialog wanita. Ini siri yang ke-13. Tajuk forum kita pada petang ini ialah ke arah pembentukan gerakan wanita Islam yang berkesan di Malaysia. Untuk membincang tajuk ini, kita ada 4 orang ahli panel yang saya rasa semua orang kenal dah. Pertama sekali, Dr. Robiah K. Hamzah. Dalam siri yang lalu saya tersalah tulis Robiah Sulaiman. Apa? Itu kerana kemasyhuran seseorang yang lain itu, jadi tersalah saja. Tapi harap dimaafkan, pada waktu itu beliau pun tidak marah. Jadi Dr. Robiah K. Hamzah ini seorang aktivis dakwah yang saya rasa terkenal dalam negara kita ini. Kemudian panel yang kedua ialah Profesor Datuk Dr. Harlina Haliza Haji Siraj. Saya rasa semua orang kenal juga beliau. Beliau adalah pengarah Pusat Citra Universiti Kebangsaan Malaysia. Panel ketiga ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Azmi Muhammad Lela, Profesor di Fakulti Perubatan Veterina Universiti Putra Malaysia. Dan keempat, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Sofia Abdul Karim, Profesor Emeritus di Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya. Nak tersalah Akademi Pengajian Islam tadi. Jadi inilah mereka ini akan bincang tajuk kita pada hari ini, dan saya Mahmud Zudi macam biasa adalah moderator pada forum ini, dan kita ada Dr. Basri Hussein sebagai penerbit kepada rancangan ini. Jadi saya pergi kepada soalan pertama, iaitu saya tujukan kepada Dr. Robiah. Setiap seorang panel akan diberi satu soalan khas. Kemudian soalan yang keempat, yang kelima itu kita bukakan sebagai satu perbincangan santai. Sebagai satu pembukaan kepada perbincangan kita ini, saya nak minta Dr. Robiah terangkan kepada kita apa yang dia nak maksudkan, sebab kita minta dia yang bagi guide pimpinan kita. Apa yang kita nak bincangkan di bawah tajuk ini, maknanya maksud pergerakan wanita Islam. Dari perspektif perbincangan ini, apa yang cuba beliau gagaskan? Sila. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak pada Prof Datuk Muhammad, kemudian kepada semua panel yang hebat-hebat ni, Prof Datuk belaka, Datuk Azmi, Prof dan Emeritus Datuk Halina, dan juga Profesor Datuk Nik Safiah, merupakan tokoh-tokoh yang sangat-sangat kata versatile di negara ini. Maka saya yang kita kata kecil sikit daripada yang lain-lain ini, tapi diberi kesempatan untuk sama-sama membincangkan apa yang kita fahamkan dengan pertubuhan wanita. Yang kedua, kata ke arah pertubuhan pembentukan. Bila nak bentuk tu maknanya dah ada ke tak ada. Maknanya kekuatan yang kita nak angkat ialah untuk menjadikan dia lebih berkesan, menjadikan dia lebih kukuh. Maknanya kalau kita melihat nama pertubuhan, kalau pengalaman dengan Majlis Agama Selangor, di Selangor saja ada 32 persatuan. Tu yang atas nama Islamnya, tapi berbagai-bagai nama yang disebut. Jadi maknanya sekali lagi kita ambil kira, kalau melihat nama dan senarai, kita melihat bahawa pertubuhan ini sangatlah banyak. Kalau daripada 32 itu atau 35 itu, separuh itu adalah wanita contohnya. Tapi maknanya kita nak bangun balik kekuatan kalau nama senarai nama-nama pertubuhan yang sudah ada yang digarap oleh wanita sangat banyak. Tetapi kekuatan kita yang kita kata nak mengarah kepada pengukuhan, memperkasakan ini yang jadi masalah. Oleh kerana banyaknya pecahan dan banyaknya kebebasan untuk menubuhkan persatuan. Okey, maknanya
kita merasa semua orang berhak tanpa melihat latar belakang. Tanpa melihat apa kekuatan yang dia ada, tanpa melihat apa persediaan yang ada, tanpa melihat apa kekuatan ekonomi yang ada, tanpa melihat apa prasarana yang ada. Sebab itu pengalaman sama ada dalam belia, sama ada dalam majlis apa kita kata majlis GPMS pelajar, ataupun akhirnya diberi kesempatan untuk jadi Presiden International Muslim Women Union. Semua ini masalahnya sama. Pertama, kita nak jadi pemimpin ini kadang-kadang dilantik. Bukan kita betul-betul ready mentally, physically, emotionally, spiritually. Tak ada. Katalah maknanya kita kata, okey, dia ni katalah from Nek dengan Pertiwi contohnya. Contohlah. Ini pengalaman. Maknanya kita kadang-kala kita nak lead benda tu. Kita nak buat. Tapi ada masanya di peringkat atasan selalu ditunjuk nak jadi apa. Jadi bila ditunjuk ni, you ready not ready, tahu ke tak tahu, ada pengalaman ke tak ada pengalaman, ada courage ke tak ada courage, ada motivation ke tak ada motivation, ada goal atau tak ada goal, you have to sit. Ini yang jadi masalah besar. Ini yang saya lihat kalau di MBM atau Majlis Belia Malaysia ada 32 persatuan juga. Apa duk sini MDN? Kalau tu ada ke MDN pimpinan secara tunjuk? Maknanya kita kata dalam mana-mana pertubuhan wanita Islam especially, kita macam ada kluster-kluster. Ada yang berbau politik, ada yang tak bau politik, ada yang katanya tak nampak Islamik, ada yang katanya bebas sangat dan sebagainya. Jadi nak guna pertubuhan Islam ini saja bukan satu yang mudah untuk menjadikan dia satu yang kuat. Kerana kadang-kadang orang melihat pemimpinnya, kadang-kadang dia tidak melihat pun dasarnya, polisinya, tidak melihat kedudukan keuangannya, tidak melihat berapa banyak ahlinya dan sebagainya. Maka pada saya sekali lagi, walaupun di peringkat antarabangsa, kita tetap mengalami masalah, katalah pertama masalah tempat prasarana, nak dapat office, it's not easy. Prof Nik tahu juga. Kedua, nak dapat bajet, it's not easy. Sebab NGO ni dia, kalau kita tak kuat nak semua pertubuhan Islam yang ada lah, sama ada peringkat antarabangsa ke, apa kata Aman Palestin ke, apa ke benda lah yang kita ada, yang atas nama Islam, semuanya minta sedekah. Semua persatuannya namanya minta sedekah. Derma. Nak menggambarkan kita tak cukup kuat untuk berdiri macam mana Persatuan Kristian. Mereka tak pernah minta derma kat kita, tapi kita minta kat mereka. Atas namanya pertubuhan Islam kan. Tapi sebabkan tenaga ataupun kapasiti pemimpin tak mampu nak menggarap bagaimana agaknya nak mengukuhkan ekonomi, bagaimana nak mengukuhkan prasarana, macam mana nak melatih kader-kader yang akan menyambung peranan itu atau yang akan bergabung tenaga itu menjadi macam mana kuat pun pemimpin atasan, tapi kalau dia tak dapat sokongan dalam bentuk itu, keuangan, prasarana, ahli yang komited, ahli yang berkemahiran, ahli yang benar-benar minat dengan NGO, dan ahli yang tidak menggunakan ada vested interest. Kadang-kadang masuk ni sebab ada tujuan-tujuan lain. Jadi kalau nampak orang tu terlibat sikit dalam politik, oh ni dia dapat partisan ni, kami non-partisan. Jadi itulah pengalaman saya dengan sistem Islam pun. Dia kata dia Islam, tapi tak nak bersama langsung. Tak nak bersama langsung. Walaupun puahlah kita usaha. Contohlah. Contoh maka pada saya sekali lagi, kenapa dia ada persatuan tapi tak kukuh, tak panjang umur dan cengkamnya tak dirasa ke bumi. Maknanya kuat peranan kuasa itu tidak membumi, kata orang. Dan tak panjang umur. Bila presiden tu lepaslah. Saya tak nak terlibat lagi, saya dah lepas. Padahal itu penting. Jadi ada banyak faktor-faktor asas. Ini pengalaman sebagai orang bawah sampai naik ke peringkat kebangsaan dan sebagainya. Jadi pada saya sekali lagi, kalau semua ini tidak diangkat bersama dengan yang lain ataupun kerajaan tidak ada chip in sikit pun, tak ada pun menteri yang berminat untuk ambil tahu tentang NGO. Jadi kita sebenarnya terapung-apung. Balik minta sedekah lah. Jadi mudah-mudahan kita mungkin ada lahir menteri-menteri yang sangat senang melihat orang bekerja sukarela ni. Setakat ini tak ada. Termasuk walaupun ada menteri wanita. Kita terimalah itu sebagai satu realiti. Yalah, tapi itu menjadi satu daripada
kau nak kata racun tu mahal sangatlah. Maknanya itulah menjadi sebahagian daripada penghalang. Dia nak kita beraktiviti tapi tak ada sokongan, macam mana? Okey, mudah-mudahan sedikit ini akan menjadi pencambahan fikiran pada orang hebat-hebat tiga lagi tu, insya-Allah. Terima banyak, Prof. Terima kasih Dr. Rubiah. Prof Harlina, mengikut Dr. Rubiah tadi, di Selangor saja ada lebih kurang 35 buah pertubuhan Islam. Dan lebih kurang separuh daripadanya ialah pertubuhan wanita Islam. Jadi melihat kepada banyaknya bilangan tu, apakah komen Prof tentang pertubuhan atau pergerakan ini? Sama ada mampu memenuhi aspirasi perjuangan kita, perjuangan Islam, khususnya perjuangan wanita Islam. Baik. Boleh bagi komen sikit. Terima kasih Prof. Emeritus Datuk Mahmud dan rakan-rakan panelis semua yang lain. Saya terima kasih atas jemputan sekali lagi bertandang di pentas Prof ni, dan saya rasa tajuk yang dibincangkan ni satu yang perlu kita garap, dan mudah-mudahan dia menghasilkan satu jugalah, bukannya kita bincang-bincang saja ya. Saya sebenarnya tak terkejut kalau misalnya yang Dr. Rubiah katakan bahawa mungkin separuh atau 2/3 daripada persatuan tu adalah persatuan wanita contohnya, sebab wanita ni memang suka nak berpersatuan, tapi persatuan dia tu macam-macam sebenarnya. Prof Datuk kan ada mungkin kejiranan tu ada juga katalah persatuan wanita untuk dia punya dalam tempat kerja, semua tu kalau didaftarkan dia akan jadi persatuan lah ya. Jadi pada saya itu semua adalah bagus tu. Maknanya kita ada memang setiap persatuan itu dia mendaftarkan diri itu untuk mengadakan aktiviti bersama ya dengan lebih terorganisasi. Itu sangat baik. Cuma saya nampak ni Prof Datuk, kelompongan itu adalah dalam aspek kepimpinan. Maknanya kepimpinan tu pada saya di situ sebenarnya letaknya. Kalau kita katakan tajuk hari ini pergerakan wanita Islam yang berkesan, saya apa sebenarnya definisi pergerakan wanita yang berkesan tu? Pada saya maknanya dia boleh membangunkan ahlinya hingga setiap ahli itu mampu melihat kepimpinan diri, keluarga dan masyarakat itu adalah tanggungjawab dia. Ya, maknanya kita semua ingat kepada hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih tu kan. Maknanya kita semua ni pemimpin ya. Sebenarnya realiti dia begini sebenarnya Datuk. Kita orang perempuan ni ya memang seolah-olah selalu itu menjadi orang kat belakang. Kita jarang mungkin daripada kecil ya dididik untuk menjadi pemimpin. Memimpin ni kenalah mungkin orang lelaki, begitulah tu dalam mungkin adat resam kita seharian. Jadi akhirnya kita selalu serahkan kepimpinan itu kepada orang lelaki. Kemudian adalah juga ya yang sering ya mengingatkan kita ar-rijal qawwamun 'ala nisa tu yang itu tu mungkin dalam konteks ahli keluarga dan pengurusan rumah tangga ya, kepimpinan rumah tangga, tapi dibawa keluar juga kan ya. Jadi dan satu hakikatnya sekarang saya rasa untuk COVID ini wanita yang selalu berada di belakang itu apabila pandemik ini sebenarnya Prof Datuk 70% daripada petugas barisan hadapan itu adalah wanita. Ya, tiba-tiba dengan pandemik ini wanita yang selama ini duduk di belakang tiba-tiba semuanya tertolak ke depan. Ya. Sebab nurse dan kebanyakannya petugas ini memang wanita. Dan kalau kita lihat apa orang kata tekanan yang paling tinggi pernah dialami oleh wanita apabila berlakunya kawalan pergerakan ini adalah kerana bila wanita mula bekerja di rumah, semua orang berada di rumah, tanggungjawab menjaga kebajikan dan kesihatan, kesejahteraan keluarga itu jatuh di atas bahu dia. Suaminya, anak-anaknya itu belum lagi ibu ayah yang hidup bersama dengan dia ya. Kemudian setiap urusan keluarga tu, makan, minum pakai kebersihan bilik air semua masuklah dalam kita di rumah gitu semuanya wanita ni kena tanggung, dan itu belum lagi dia bekerja di rumah maknanya bos tu duk hantar mesej saja bila kita nak habis kita punya file, kita punya assignment. Jadi sebenarnya kalau dilihat di semua kajian menunjukkan wanita mengalami stres
tekanan yang paling tinggi ya dalam tahap pandemik ini. Itu belum lagi bila kita tengok ekonomi ya, Malaysia yang banyak dibuang adalah wanita ya, sebab wanita biasanya dia menjawat jawatan ataupun tugasan dalam organisasi itu yang bawah-bawah saja. So yang itu yang paling senang nak dibuang. Dan dalam konteks kesihatan ya, Prof ni adalah bila kebanyakan sumber dan fasiliti kesihatan itu ditumpukan kepada mengawal dan juga merawat COVID, maka perkhidmatan kesihatan yang untuk kesihatan wanita khususnya macam perancangan keluarga semuanya tergendala. Maka oleh sebab tu wanita yang selama ni mungkin perlu ke klinik untuk dapatkan pil dia dan juga injection dia kan, maka tak dapat, maka dijangkakan oleh WHO ada 7 juta kehamilan yang tidak dirancang ya berikutan dengan pandemik ini. Jadi apa yang saya maksudkan di sini adalah wanita memang kena ambil tanggungjawab kepimpinan ini sebab banyak sangat aspek kehidupan ini melibatkan wanita itu sendiri dan kita tidak boleh membiarkan semua ini hanya ditetapkan ataupun ya tanpa membawa wanita ke meja perundingan ni. Jadi Prof, saya akan berhenti di sini. Maknanya saya rasa sekarang ni ya di semua pihak, di pihak atasan mana pun yang ramainya lelaki, mereka kena memberikan apa orang kata galakan, sokongan, dokongan supaya makin ramai wanita yang akan duduk di meja perundingan itu. Ya, itu satulah. Ya, dan wanita sendiri pun, ya kita pun kena naik. Ya, kita pun kena pergi ke situ, kena berani macam Dr. Rubiah. Tak naklah bila peluang tu ada, ya orang yang selayaknya tak berani pula nak ada di situ. Ya, maka kita kena melatih diri kita ini untuk menjadi pemimpin. Dan kita tak maulah juga ada kota 30% mestilah wanita. Tapi kalau itu jadi macam token saja dan disebabkan untuk ni kita awak kata tangkap muat aja untuk memenuhi kota tu. Kita pun tak mau macam tu ya. Dia mestilah meritokrasi. Jadi saya rasa ini sebenarnya ya bila wanita boleh mengambil tempatnya sebagai ya 50% daripada populasi ini bukan hanya untuk dilihat tapi juga didengari, maka insya-Allah banyak pembuatan keputusan yang lebih inklusif dan wanita mempunyai orang kata dia adalah stakeholder dan dia juga mempunyai suara dalam menentukan banyak perkara yang melibatkan diri dia dan keluarganya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Prof. Prof Azmi, ada satu aspek yang mungkin boleh ditimbulkan dalam perbincangan ini ialah kita katakan pergerakan wanita Islam. Dr. Rubiah kata ada banyak. Kemudian Prof Harlina kata dia ada falsafah, orang kata lidah wanita itu lebih panjang daripada tangannya dan tangan wanita itu, tangan laki-laki itu lebih panjang daripada lidahnya. Tak tahu betul tak betulnya itu. Tapi nak tanya Dato' Azmi ni, masalahnya kalau kita bandingkan antara pergerakan wanita Islam dan pergerakan wanita yang tidak bertitlekan Islam dalam negara kita ini, apakah ada apa-apa perbezaan ataupun dari segi cergas tak cergasnya, dari segi efektif tidak efektifnya? Boleh Datuk cuba analisa sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Boleh dengar kan? Boleh. Jelas. Okay. Saya begitu tertariklah. Sebelum ni saya tak sedar bilangan pergerakan wanita di Malaysia ni separuhnya adalah daripada bilangan gerakan ni berbanding lelaki dengan wanita, separuhnya adalah wanita. Maknanya begitu banyak sekali. Jadi betul lah persoalannya kenapa menjadi begitu banyak. Sedangkan kalau kita tengok dari segi daripada media-media semua kan, jadi tak banyak daripada golongan wanita Islam ni lah yang timur kan. Yang saya rasa terkilan kebanyakan gerakan wanita ni Islam, dia lebih tertumpu kepada yang hanya berkaitan dengan ibadat upacara ibadat lah macam spiritual. Dia tak keluar pergi pada yang kurang, kebanyakannya tak pergi ke arah lebih global lah berbanding dengan gerakan wanita bukan Islam. Dia terbuka, bersikap terbuka. Dia terbuka, dia seolah-olah tak nama saja gerakan wanita,
Tapi dia punya approach, dia punya goal, dia punya mission, cara dia melaksanakan sesuatu benda tu lebih bersikap terbuka, global, dan dia tak gunakan ini hanya untuk wanita. Bukan wanita, saya tak masuk campur. Dia tak ada sikap macam tu. Asalkan gerakan mereka memperoleh benefit kepada ahli-ahlinya dan juga kepada bukan kaum wanita, dia akan buat. Tapi dia punya core ataupun nukleusnya berpaksikan kepada keupayaan wanita untuk melaksanakan suatu misi. Dia tidak limitkan mereka. Ini bukan wanita, kita tak boleh buat. Jadi disebabkan oleh sikap keterbukaan tu, mereka ni mencapai lebih maju, lebih advance dan boleh mencapai banyak maklumat yang biasanya wanita Islam ni tak dapat. Kalau wanita Islam nak buat, ini bukan kita punya, ini kaum lelaki. Jadi sikap macam ni tidak membantu gerakan wanita Islam lah. Ini adalah salah satu isu utama. Yang kedua, seterusnya bilangannya terlalu besar tapi ahlinya macam mana? Jadi kalau bilangan besar tapi ahlinya yang aktif tidak seberapa, jadi tidak memberi apa-apa makna dan kesan yang besar. Apa salahnya kalau kebanyakan lebih pada 30 gerakan wanitanya disatukan, kan, dan dilihat semula dari segi matlamat dan cara mereka nak buat dan mencapai satu misi. Jadi tak payah ada banyak-banyak sampai 30. Kalau kita boleh buat 1, 2 ataupun 3 organisasi, dan dalam organisasi berkenaan boleh dibagi-bagi kepada sub-organisasi, departmen dan sebagainya lah. Kalau dalam kerajaan ni ada departmen, ada jabatan, semua dibuat macam tu. Jadi top leader tu, leader yang atas tu boleh melihat, boleh mengatur apa-apa program dengan cara yang lebih berkesan lah. Kalau tidak, selama-lamanya kalau ada satu orang leader tapi tak ada yang bekerja di bawahnya, memang tak boleh jalan. Baratkan kapal dikemudikan oleh bos saja tapi orang bawahnya tak ada. Tak ada klasi, tak ada klasi. Memang susah nak jalan. Itulah saya nampak secara umum lah. Keberkesanannya tidak begitu menonjol, tapi mereka nak hak mereka. Wanita memang perlu. Kalau tidak, kalau wanita sendiri tidak memperjuangkan hak-hak mereka, jadi apatah lagi orang lain, terutamanya wanita-wanita Islam. Wanita bukan Islam memang tak akan memperjuangkan hak wanita Islam. Jadi kita wanita Islam kena buat sesuatu berkaitan dengan inilah. Ya. Okey, terima kasih Prof. Saya nak pergi kepada Prof Emeritus Datuk Nik Sofia. Jadi saya nak dengar atau kita nak dengar wawasan Prof lah, mengapa perlu kita bincang tentang wanita, gerakan wanita. Jadi kadang-kadang mengapa tidak satu tajuk yang lebih luas tentang pergerakan orang Islam atau umat Islam sebagainya. Silakan Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang menarik mendengar pandangan rakan semua. Untuk menjawab secara direct, mengapa kita perlu berbincang tentang pergerakan wanita dan mengapa pergerakan itu berubah. Pertama sekalinya kerana keadaan persekitaran berubah. Zaman sedang bergolak, keadaan masyarakat sedang berubah. Apatah lagi apabila datang COVID-19, lagi banyak perubahan seperti kata Datuk Dr. Halia Nazif tadi, bagaimana peranan wanita menjadi lebih berat, lebih terancam, lebih bergolak lah. Jadi yang pertamanya ialah kerana berlaku perubahan dalam masyarakat. Dan nanti banyak kita boleh bincang perubahan-perubahan. Misalnya kita menghadapi persoalan sekarang ini orang bercakap tentang LGBT, soal kalimah Allah dan sebagainya. Memang banyak pergolakan yang berlaku yang mesti ditangani. Tapi saya nak balik dulu itu ni. Apabila kita bercakap tentang pergerakan wanita atau NGO wanita yang menggunakan perkataan atau istilah Islam,
Ya. Kita kena hati-hati ya. Sebab istilah tu luas ya. Ada NGO ditubuhkan untuk untuk memenuhi pelbagai aspek. Lagi satu sudut ialah NGO Islam yang memang berbentuk spiritual, yang berbincang tentang hal ehwal ajaran-ajaran Islam saja. Yeah. Kemudian hujung satu lagi ialah pertubuhan yang dianggotai oleh orang Islam, oleh wanita Islam. Tapi kegiatannya tidak tertumpu 100% kepada hal ehwal agama Islam. Jadi saya rasa ruang antara dua hujung ni memang banyak ya, pelbagai jenis. Misalnya saya dulu terlibat dengan pertubuhan wanita yang bernama Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam. Dan kami menekankan bahawa fokus kami kepada kanak-kanak dan wanita Islam. Dan bahawa fokus kegiatan bersifat kemasyarakatan. Tidak terlalu keagamaan tapi membincangkan hal ehwal yang berkaitan dengan keadaan kemasyarakatan wanita dan kanak-kanak. Kedudukan wanita dalam masyarakat, kemahiran yang mesti ada pada wanita, peranan wanita sebagai ibu, peranan wanita sebagai ahli masyarakat dan sebagainya. Kami tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, tapi tumpuannya lebih kepada aspek kemasyarakatan. Jadi oleh sebab itu kepelbagaian dalam bentuk pertubuhan wanita Islam ini mesti diambil kira untuk menentukan kejayaan atau kejayaan menangani isu-isu yang dikatakan isu-isu keislaman atau isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam. Satu lagi, kepelbagaian NGO itu sendiri ada yang boleh dikatakan yang menumpukan perhatian kepada wanita Islam, ada yang menunjukkan kepada persoalan wanita, tak semestinya Islam. Saya beri contoh, di Malaysia ini ada sebuah majlis wanita yang tinggi, tetapi yang ahlinya daripada NGO wanita. Majlis itu bernama Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita. Itu suaranya kuat, ya, ini didengari oleh kerajaan dan amat aktif. Tapi apabila kita tanya sejauh manakah pertubuhan ini menangani hal ehwal Islam, jawabnya hampir tidak. Sebab dia bersifat tidak bersifat pertubuhan Islam. Oleh sebab itu Yadim pada satu waktu memulakan majlis yang cuba menangani hal ehwal wanita. Itu saya terlibat juga, iaitu melalui Yadim adalah ini majlis yang menangani YAPIM namanya. MAPIM, Majlis Perundingan Wanita Islam. Majlis Perundingan Wanita Islam, MAPIM. Dan ini cuba menjadi semacam badan penaung kepada semua NGO wanita Islam yang selari dengan NCWO ini. NCWO memang besar, lebih daripada 100 buah pertubuhan menjadi gabungannya. Pertubuhan di dalamnya dan sejarahnya lama, perjuangannya hebat dan memang mendapat perhatian kerajaan. Sekarang saya rasa dengan perubahan dalam Yadim, saya tak tahu masih ada atau tidak itu. Tapi yang pentingnya ialah kita mengharapkan sebuah pertubuhan wanita Islam menangani isu-isu yang berkaitan dengan agama Islam dan hal ehwal wanita Islam. Jadi kepada soalan ini beberapa ahli panel telah membuat tinjauan, banyak masalah ya, banyak persoalan yang mesti ditangani dan banyak lagi lah yang perlu dilakukan, belum dapat dikatakan memuaskan, tapi bagi saya usaha sudah ada yang membawa kejayaan, ada yang masih dalam proses mencapai kejayaan, ada juga yang gagal. Jadi bagi saya tepat sangatlah kita berbincang tentang ini sebab dalam zaman sekarang ini banyak persoalan, pergolakan yang berlaku yang mesti ditangani dan banyak soalan yang menyentuh hal ehwal wanita. Ya. Okey. Terima kasih Datuk. Jadi daripada perbincangan yang kita telah lakukan pada peringkat pertama ini, saya bolehlah
faham bahawa kita perlu kepada perbincangan tentang pertubuhan wanita Islam kerana yang tadilah yang telah disebut keempat-empat ahli panel tadi. Saya nak ambil satu aspek. Yang ini ialah soalan terbuka. Kita bincang secara santai untuk semua orang. Dari segi falsafah dan objektif pergerakan, apakah kita mempunyai ataupun pergerakan-pergerakan wanita dalam negara kita ini mempunyai falsafah dan objektif perjuangan yang jelas ataupun sekadar ala kadar begitu ataupun dan sebagainya, dan apakah falsafah dan objektif ini telah dihayati dengan secara yang baik dan berkesan oleh pertubuhan-pertubuhan ini. Okey, siapa dia nak mulakan, silakan. Boleh saya mulakan. Silakan. Saya rasa bila bercakap tentang falsafah tu adalah objektif di sebalik penubuhan ataupun perjuangan sesuatu tu kan yang mendasari itu. Okey. Pertama sekali saya nampak kita mungkin kena bercakap dalam semua aspek kehidupan wanita ni, bukan hanya dari sudut NGO saja, Prof. Datuk. Sebab NGO ni memang banyaklah yang dia boleh buat, tapi ada perkara yang dia tak boleh buat, khususnya ya apabila lebih banyak ya dalam konteks political will tu. Kita ni NGO ni macam ibaratnya dah lama dah menyalak-nyalak ni tapi kalau menyalak bukit tu saja ya mungkin sukar ya bila jadi kena ada juga wanita ya berada di tampuk kepimpinan yang tertinggi tu. Hatta kalau misalnya wanita itu perlu menjadi orang nombor satu dalam sebuah negara tu, hatta di situlah tempatnya dia. Ya, maknanya dia melihat tanggungjawabnya tu bukan hanya untuk kebajikan wanita sahaja begitu. Jadi oleh sebab tu saya nampak falsafah yang mesti mendasari itu balik kepada apa yang saya katakan tadi, bahawa wanita melihat kepimpinan apa orang kata tanggungjawab kepimpinan itu jatuh di atas juga masyarakatnya. Jadi mungkin nanti kalau saya mencelahkan nanti Prof, saya mencelahkan yang Prof duk perkatakan, pada pandangan saya kita telah terlepas peluang apabila kita gagal menjadikan apa tu Rafidah Aziz sebagai Perdana Menteri selepas tu Mahathir. Boleh komen tak? Baik. Siapa dia nak komen lah. Okey. Orang lain lah pula komen kot. Okeylah, sambung lah, nak sambung pun. Assalamualaikum. Saya cuba sikitlah kot. Okey, okey. Kalau melihat dari sudut kalau kita kata pertubuhan wanita itu, sebab kalau kita kata Datuk Rafidah Aziz memang layak untuk di mana pun sebenarnya, tetapi gambaran politically-nya tu, dunia dengan terlalu lama dalam dunia politiknya tu tidak mengizinkan ataupun tidak membuat dia jalan laluan yang lebih mudah untuk masuk ke dalam pertubuhan-pertubuhan. Kerana saya nak tekankan pasal Profesor Harlina kata perlu ada satu objektif atau falsafah untuk menggilap kepimpinan wanita dalam negara. Jadi saya tengok macam Tan Sri Rafidah Aziz telah pun digilap dan telah pun berada pada keadaan yang sesuai. Tetapi mengapa dia tak naik juga sebagai Perdana Menteri pada waktu itu? Tadi kalau pada saya lah. Silakan tu. Okey. Soal saya wanita dan kepimpinan, kalau dibandingkan keadaan dahulu dan sekarang, saya rasa sudah dapat dilihat kejayaan. Dulu kalau wanita sebagai pemimpin tu dia pun main-mainkan orang. Sekarang sudah ada pemimpin-pemimpin yang dihormati. Bagi saya itu satu progres yang besar dalam kemajuan wanita. Tapi maklumlah kita bercakap tentang sikap manusia yang sukar berubah. Kalau perubahan berlaku mengambil masa yang terlalu panjang. Jadi untuk wanita menjadi pemimpin nombor satu negara tu sekarang seolah akan tercapai. Tapi kalau Datuk bertanya tentang Rafidah misalnya, mungkin pada waktu itu
di sebalik kesesuaian beliau dan sebagainya, masih ada kaum lelaki-lelaki yang tidak senang dengan hakikat itu. Jadi memang dia tu mendahului zamannya lah. Ya. Mungkin dalam 5-10 tahun lagi akan ada orang dengan ketokohan yang cukup untuk meyakinkan dan tidak merisaukan kaum lelaki untuk dilantik pada tempat nombor 1 misalnya. Tetapi ada ke tidak program itu penggilapan tokoh di kalangan wanita tu, ada ke tidak? Bila Datuk percaya tak berapa lama lagi akan lahir tokoh wanita yang boleh memimpin sebagai orang nombor 1. Rasa saya secara sistematis tak ada, ya. Baik kelompok laki-laki, baik kelompok wanita, tak ada usaha untuk menggilap 2-3 orang tokoh. Di India misalnya, saya tahu mereka membuat persiapan untuk calon Miss World misalnya. Dia mengadakan latar belakang latihan. Sebab itu India banyak calon. Dia ambil orang yang cantik-cantik dan digilap dari segi kemahiran-kemahiran lain dan mereka berjaya dalam ujian untuk jadi saya rasa di Malaysia tak ada lah. Belum ada lagi baik kelompok laki-laki yang mau menonjolkan ahli partinya dari golongan wanita atau golongan wanita sendiri ya. Tetapi muncul pemimpin ni muncul naik turun. Jadi bagaimana pemimpin itu dapat membawa dirinya dan bagaimana dunia politik berubah. Kadang-kadang orang itu duduk dalam parti yang tak akan dicalonkan kerana dia parti kecil, parti pembangkang dan sebagainya. Itu pun faktor yang penting. Right place, right time. Sebab kalau ada communication pun. Okey. Saya nak lanjutkan. Semalam di Tanzania kan. Jadi nasib baik dianya kerana presiden tu mati. Barulah dia naik jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri mati, baru dia naik jadi Perdana Menteri. Prof. Datuk, kalau boleh saya teruskan tadi Prof. Datuk menjelaskan. Okey. Saya rasa satu dari sudut persediaan orangnya dan mungkin bukan hanya seorang, dia kena kolektif ya, wanita tu diangkat bersama itu supaya dilihat sama upaya dan wibawa dengan kepimpinan lelaki yang lain. Dan saya sebenarnya nak letakkan di sini banyak kajian menunjukkan tentang kepimpinan untuk abad ke-21 ni, Pak Datuk. Banyak menggunakan sekarang ini kepimpinan yang bercirikan empati, boleh connect dengan orang yang dipimpin, dan juga mempunyai kawalan terhadap emosi yang baik. Ini adalah ciri-ciri kepimpinan. Dalam semua kajian, kalau baca Harvard Business Review pun, ini adalah ciri-ciri kepimpinan yang diperlukan. Khususnya dalam keadaan dunia sekarang ini dengan teknologi digital, maka kecerdasan buatan itu dia akan kemahiran yang berbentuk hard skill ataupun technical tu dia dah ambil, maka manusia kena memberikan ciri kepimpinan manusiawi yang memerlukan sifat empati contohnya ya. Apa tadi saya katakan, keupayaan dia untuk connect dengan orang yang dipimpin ya. Semua ni adalah ciri-ciri yang dinamakan ciri kepimpinan wanita. Dia mempunyai ciri kewanitaan ya. Walaupun dan sebelum ini ciri-ciri ini tidak diambil berat ya. Dia lebih yang tegas, yang boleh membuat keputusan, ambil risiko begitu kan. Yang lebih kita katakan sebagai kepimpinan lelaki. Jadi hari ini ni sebenarnya Datuk, yang saya harapkan adalah kita tidak melihat kepada lelaki dan wanitanya itu, tetapi keupayaan kepimpinan itu kita memerlukan lebih banyak kepimpinan yang begini. Dan kebetulannya ya, cara kepimpinan begitu sangat fitrah terhadap wanita. Maka wanita memang kena ambil tempatnya dan juga lelaki yang ada kepimpinan yang begini juga. Dan ini adalah masa untuk mengetuk pintu, berdiskusi dan meminta kepada corak kepimpinan lama yang memang dengan ciri-ciri tadi. Jangan lupa itu Datuk, ada orang wanita yang berada di pucuk pimpinan, sebenarnya dia berada di situ kerana sikap kepimpinannya lebih kelelakian walaupun dia itu seorang wanita. That's the only way untuk pergi ke atas tu. Suatu hari ini mari kita ubah bahawa ciri kepimpinan wanita itu bukannya satu gaya kepimpinan yang second class ataupun yang akan
tidak berjaya membawa siapa yang mengikutnya tu ya. Jadi oleh sebab tu dia perlukan satu anjakan paradigma ya, yang mana kalau paradigma ini kita boleh anjakkan, maka dengan secara naturalnya akan ramai lagi pemimpin wanita duduk di tempat yang sepatutnya. Wallahu alam. Dato' Azmi, Ya. Dato' Alina kata sekarang ni kita kena lupakan. Awak lelaki, awak wanita, lupakan. Jadi kita tengok secara objektif. Saya tak suruh lupakan. Bukan begitu. Maksud dia kita tidak melihat kepada itu, tapi lebih kepada ciri-ciri kepimpinan itu sebenarnya. Oh, Ya, Dato' Abang itu. apa yang dimasukkannya tak ada apa ni sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang Ya. memang khas wanita dan khas lelaki. Kalau wanita memang tak boleh tak maknanya kalau ada ciri khas pada wanita tak ada ciri lelaki. Sebenarnya ciri-ciri kepimpinan ni pada sesiapa saja ada ciri kepimpinan ni, lelaki ke perempuan ke, kecil ke besar ke, tua ataupun muda, tapi dia sebenarnya kesesuaian dari segi kepimpinan depend, bergantung pada situasi, keadaan, organisasi, konsep dan sebagainya. Jadi kalau nak cakap kita nak katakan nak jadikan wanita sebagai PM dan Menteri Malaysia, itu tak ada isu kalau kepimpinan mereka dah sampai tahap ataupun yang dikendaki pada masa berkenaan. Mungkin macam Datin Rafidah kan belum sempat jadi Perdana Menteri masa itu, mungkin kita punya keadaan politik semasa, masyarakat semasa belum bersedia, kan? Setengah-setengah negara macam di Australia sudah bersedia, di New Zealand, di New Zealand sudah bersedia, di Europe muda lagi 34 tahun sudah jadi Perdana Menteri. Tak ada isu, sebab masyarakat ataupun keadaan dah sesuai dan dapat terima hakikat berkenaan. Jadi tak ada isu perbezaan lelaki dengan perempuan dari segi kualiti kepimpinan. Sebagai contoh, 20 tahun lepas, kalau di fakulti saya fakulti veterina, kita ada 6 jabatan, 4 pertimbangan dekan, 1 orang dekan. Semua lelaki. Sejak 3 tahun lepas, 6 jabatan, semua perempuan. Semua wanita. Semua wanita. Alhamdulillah, semua wanita jadi head of department, ketua jabatan. Saya punya head department pun wanita dan lebih muda pada saya. Tak ada isu. Kita musim yang macam mana? Kita terima. Kita tak ada isu maknanya. Dan juga daripada 4 orang timbalan dekan, 3 orang adalah wanita. Dan hanya dekan dengan 1 orang lagi timbalan dekan adalah bukan wanita. Jadi sebagai contoh, jadi kita tak ada masalah, kita terima. Sebab masyarakat ataupun organisasi berkenaan komuniti pada organisasi sudah bersedia. Maknanya nak tak nak kita harus lalui. Sebelum ni wanita terpaksa hadapi, tak semasa terima lelaki mesti jadi ketua head department. Sekarang ni lelaki kena terima kenyataan wanita jadi head department. Tak ada isu. Jadi persoalannya sekarang bukan soal penggilapan tokoh, tetapi soal penyediaan. Betul. Atau menyuburkan kesediaan masyarakat untuk menerima kepimpinan wanita, begitu tak? Betul. Sebab dari segi kepimpinan sama ada lelaki ataupun wanita, masing-masing ada matlamat masing-masing dalam karier, sama ada dalam kerajaan, pihak swasta, politik dan sebagainya. Apabila seseorang itu sama ada wanita lelaki berkecimpung dalam bidang berkenaan, masing-masing jarang ada yang mau the bottom of the lot, maknanya paling rendah dari segi performance-nya. Tak ada orang. Semua orang mau lakukan yang terbaik sebenarnya. Hanya ada seorang dua yang tak nak lakukan baik. Kalaulah dalam sesuatu community atau organisasi kenderaan semua bersikap untuk maju ke depan, bukan untuk compete ataupun berlawan antara sama lain, tapi untuk maju ke depan. Maknanya tengok kawan kita ataupun rakan sejawat dia dah pergi ke depan, dia ke depan lagi. Daripada associate professor dah jadi professor, daripada professor C, B nak ke atas lagi. Jadi masing-masing ada matlamat. Jadi ini adalah suatu persaingan sihat secara sendiri ataupun kendirinya, secara kendirinya masing-masing akan secara automatik dia akan menggilap diri sendiri. Sebab apa ni, kita
kita ni tak boleh ubah siapa pun nak atas dunia ni kecuali diri sendiri atas usaha sendiri. Bukan diri sendiri atas usaha orang lain, tak jadi. Misi kita atas diri, usaha sendiri. Sama mana sedar ataupun tak sedar, itu adalah hakikatnya kita akan ke depan. Tak ada masalah wanita ataupun lelaki. Ataupun bukan lelaki ataupun bukan wanita. Itu satu masalah lagi. Itu cerita lain lagi. Okey, daripada perbincangan ini saya rasa saya boleh berpindah kepada satu persoalan lain, iaitu ini yang semua terbuka ni. Jadi kalau begitu, soal kedudukan itu bukan lagi merupakan isu dalam perjuangan wanita sekarang. Sudah merupakan satu isu yang lapuk. Jadi sekarang ini bukan lagi masanya kita memperjuangkan kedudukan wanita, seolah-olah wanita ni belum diterima dia punya kedudukan tu, tak sama dengan lelaki. Tidak ada isu dalam masyarakat kita sekarang. Macam mana? Sebenarnya Datuk, pada saya, terima kasih banyak. Pada saya, kalau katalah bukan disebabkan, maknanya kalau katakan Prof Azmi tadi kata itu dari segi akademiknya. Tetapi kalau kita melihat pemimpin dalam masyarakat, kalau kita kata nak jadi nombor 1, nombor 2 dalam negara, pandai macam mana, hebat macam mana, undi menentukan. Dan pengaruh-pengaruh daripada parti-parti sangat-sangat memainkan peranan. Kalau kita kata tokoh tu memang hebat dah, tetapi ada kelompok-kelompoknya yang sangat bergantung kepada calonnya, undiannya dan sebagainya. Sehingga sebab itu kita kata rasuah ini sangat subur. Akhirnya yang cantik jadi tak cantik. Yang patutnya berkemampuan jadi tak dilihat sebagai tidak berkemampuan. Kalau dia tak mampu pada yang nakkan jawatan itu, ataupun kita kata kita nak push orang perempuan untuk jadi. Kalau tak bersih, sebab kita ada ruang paling besar. Kalau dalam politik, dalam negara, kita tak boleh kata walau macam mana hebat dia pun, undi laki-laki itu sangat menentu, sangat besar. Bukan sebab dia tak ada, tetapi jumlah mereka itu besar. Sebab itu kalau kita kata pergi kepada peringkat ke negara, dia jadi piramid. Yang nak menyokong tu perempuannya sangat sikit. Maknanya sampai ke atas dia tetap orang lelaki akan jadi majoriti untuk membuat keputusan. Ni saya ingat macam ni kan. John Kennedy, majoriti pengundinya ialah wanita yang menaikkan John Kennedy. Tetapi apabila Demokrat kemudiannya menunjulkan seorang wanita, nama apa tu, yang isteri bekas presiden tu, tapi kalah. Kita melihat begini, maknanya John Kennedy itu dia sebab dia sudah ada satu trend keluarga yang sangat hebat. Maknanya kita kata pengaruh pengalaman sebelum dia. Tapi ujungnya tak panjang jugalah. Kita kata. Maknanya kita kata dapat yang terbaik, tapi bukan semua orang terima dia sebagai terbaik. Maka usaha menjatuhkannya sangat dekat, sangat cepat. Ini yang berlaku pada kita yang baru ni. Kita kata kita ambil yang baru dia. Kita dah sampai peringkat TPM. Tak pernah ada TPM perempuan, tapi kita sampai ke dapat TPM perempuan contohnya kan. Contoh, ini bukan nak kata siapa salah, siapa benar. Tetapi kita nampak ciri tu ada, kekuatan tu ada. Tapi bila kita kata orang ni hebat dah, parti kata ini, parti inilah, parti maknanya kita kata bukan saya kebolehan tu saja, bukan saja kedudukan tu saja, tetapi juga ada peranan public say tu. Bila public say tu kita letak pada public, maka kita walaupun ada framework yang cantik, tapi sebab dia berpangkah balik pada undi, maka itu pun tidak dapat menjamin walaupun dia hebat macam mana pun. Digilaplah macam mana pun. Dan nampak dah credibility-nya dalam jarak jangka panjang. Tapi sebab itu kita kata kalau dah setakat pemimpin negara ini, pemimpin negara kalau nak naikkan perempuan, sebab itu dari dulu sampai sekarang, daripada 5 jadi 2, jadi 1, jadi 2, tak pernah sampai 5 pun, tak pernah sampai 10 pun. Pemimpin yang duduk di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negara. Kerana apa? Pengaruh undi itu. Pengaruh undi menentukan kedudukan dalam politik. Sebab itu kita kata, dia bukan sebab hebat tak hebat. Padahal yang menang tu pun tak hebat mana pun. Sebab itu kita kata kita balik berada sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik. Kenapa? Kita tidak hanya, kalau Kennedy kita nampak credibility dia, keluarganya dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia kita kata, kita ambil, kalau tadi katalah Datuk Rafidah, kita melihat dia dah terlalu jauh dalam politik. Kita terlalu jauh.
Makanya patutnya mampu untuk naik terus. Tapi dalam proses dia nak melalui zon-zon yang dia lalu itu banyak juga loop-loop yang kita kata tak layak. Dan juga faktor budaya kita. Budaya nak jadi ke orang nombor 1 tu perempuan tu, salah. Kita masih ada lagi dilema itu, masih ada lagi stigma. Kata nombor 1 pula perempuan. Macam mana? Jadi bila kita kata dari atas melihat begitu, maka tak adalah gerakan dari bawah ini yang nak menggerakkan supaya nombor yang wanita tu naik. Sebab itu tidak hanya bergantung pada kemampuan, kebolehan, kedudukan, tamak, tak ada. Tetapi balik dilonjak ataupun ditarik ke bawah. Walaupun masyarakat kita belum ada. Macam mana ada ulasan daripada orang lain? Kita ni terlalu tertumpu kepada soalan wanita dalam politik. Bidang itu besar, sebab dia banyak pergantungan kepada faktor-faktor tertentu. Kalau ada wanita yang sesuai pun, kalau pastinya tak naik, dia tak boleh naik juga. Jadi oleh itu, saya nak bawa balik kepada dunia NGO, pergerakan dalam masyarakat dan sebagainya. Tadi Datuk bertanya, apakah sekarang kedudukan wanita begitu memuaskan, tak perlu perlu sudah lapuk isu kedudukan tu. Saya waktu muda dulu menceburkan diri dalam kegiatan apa yang dikatakan pembangunan wanita dalam masyarakat. Lebih tepat pembangunan wanita dalam kemajuan. Selalunya wanita dan kemajuan. Itu dalam tahun-tahun akhir abad ke-20. Dan alhamdulillah saya rasa berkat rancangan Malaysia, berkat kegiatan global yang dilakukan oleh PBB dan sebagainya, memang banyak usaha telah dibuat untuk menaikkan kedudukan wanita supaya lebih maju daripada dahulu. Dan salah satu yang saya dapat lihat ialah walaupun dalam bidang politik kita tidak dapat melihat kemajuan yang besar, tapi dalam bidang lain, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang pelbagai dunia, bagi saya kaum wanita telah mencatat kemajuan yang amat baik. Disebabkan kaum wanita apabila diberi peluang, mereka mengambil peluang itu. Wanita dibenarkan ke sekolah dan masuk dalam bidang pendidikan sampai ke tinggi sekalipun. Di mana lelaki pergi, dia boleh pergi. Dan kerana wanita terpaksa berjuang, dia kerja kuat. Kalau di universiti itu, wanita yang mendapat markah tinggi bukan kerana laki-laki bodoh, tapi laki-laki malas sikit. Wanita yang bekerja keras. Jadi apabila wanita mendapat markah tinggi dan ijazahnya memperlihatkan kejayaan itu, apabila dia memohon pekerjaan, wanita yang dapat peluang pekerjaan lebih dahulu dan lebih baik. Dan sekarang kita lihat banyak ketua-ketua jabatan dalam bidang-bidang yang mempunyai tanggungjawab, mempunyai aspek kepimpinan, banyak wanita dan banyak wanita yang berjaya. Dulu kita kata kalau wanita jadi bos, rosaklah dia tak pandai jaga diri dia begitu. Tapi sekarang saya dapati banyak wanita bos yang dapat menjalankan tugas dengan baik, dihormati di rakan sejawat dan sebagainya dan berpotensi. Tapi tidak dalam bidang politik lah. Sebab dalam politik kan soal indu, soal undi, soal parti. Tapi kalau kita lihat dalam civil service, dalam sektor swasta, banyak kejayaan telah tercatat. Tapi jangan kita lupa, yang berjaya tu berjaya, tapi ribuan wanita lain juga dalam tahap yang perlulah juga yang memerlukan bimbingan, yang mengalami pelbagai kesukaran dan sebagainya. Wanita yang tak tahu hak dirinya, apabila diceraikan dia tak tahu menjaga diri dia sendiri dan sebagainya. Jadi bila kita kata wanita berjaya, sekelompok wanita berjaya, tapi banyak lagi wanita yang perlu dibimbing. Itu rasa saya. Jadi maknanya isu kedudukan wanita dalam masyarakat tu, macam kalau Datuk Nik kata tu, maknanya walaupun selesai dari segi menggilap individu mempunyai kedudukan yang baik, tapi majoriti besar ni masih lagi bawah ni masih lagi perlu diperjuangkan. perlu. Ada ulasan lain. Banyak
banyak yang sudah mengambil peluang, ya, misalnya dalam bidang industri kecil, wanita yang menjadi ibu tunggal atau yang terpaksa mencari pekerjaan sendiri, dia mengambil peluang ini. Saya dapati banyak sekali wanita yang mengambil peluang yang ditawarkan oleh kerajaan dan pihak tertentu dan menjadi usahawan kecil yang berjaya. Betul. Okey. Satu lagi, terima kasih. Komen sikit. Ya. Satunya yang kita begini, kalau kita nak dapat pemimpin ni actually at the top of the pyramid. Betul kan? Okey, ya. Okay. Sebelum kita nak pergi ke atas, kita kena start daripada bawah dulu. Okey. Jadi kalau daripada bawah ni, kalau let's say, kalau katakan tidak ramai yang start daripada bawah, aspire nak jadi PM, aspire nak jadi top of the pyramid, jadi chances untuk pergi untuk dapatkan salah seorang pergi ke atas tu memang very low lah. Jadi begini, macam saja kalau macam dalam organisasi, bukan dalam universiti saja, kalau daripada bawah lagi, maknanya profesional lah, bukan yang bukan profesional. Yang profesional yang memang akan datang ada kelayakan untuk pergi ke atas. Kalau dia ramai ada kat situ, jadi chances untuk salah seorang, dua orang ke atas memang tinggi. Ini yang berlakunya dekat universiti, dekat sekolah semua, dari segi education industri. Sebenarnya wanita ramai sebab dia memang keluar je, saya nak jadi cikgu, saya nak jadi pengajar. Sebab tapi berapa orang daripada mereka, saya nak jadi ahli politik. Tak ada orang pun nak jadi. Tapi lelaki bila keluar je, saya nak jadi PM, saya jadi nak menteri. Ramai yang cakap macam tu. Jadi kalaulah wanita ramai keluar-keluar saja daripada universiti ataupun ada education tentu, nak jadi ahli politik, dah ada ramai, maknanya critical mass, ingredient yang bawah ni, daripada bawah yang boleh digilap, diasuh ni, sampai ke atas, jadi peluang untuk wanita, salah seorang pada wanita berkenaan, untuk pegang tampuk-tampuk tentu dalam organisasi, sama ada kat tengah ke, kat atas ke, ataupun paling atas, memang akan tinggi. Dan bila ada, sebab apa ni, macam tadi kita cakap pasal undi, yang mengundinya yang bawah-bawah ni, tapi yang bawah ni tak ada wanita, macam mana semua, kalau ada yang bias, ada lebih bias pada lelaki, tak ada peluang lah wanita. Cuba kadang-kadang yang bawah ni, peringkat bawah, peringkat pengundi, ramai wanita, jadi ada ramai wanita profesional, and dia actually the future. Mereka ni lah mungkin harapan ataupun akan datang akan jadi salah seorang dekat pemimpin atasan. Jadi senang benda ni akan berlaku. Pucuk pimpinan akan bertukar kepada ke arah wanita. Itu tak ada isu. Sebab masih tu bagi saya, dari segi keupayaan lelaki perempuan, keupayaan untuk sebagai usahawan, untuk run organisasi, akademik, nak jadi apa-apa pun. Tenis player, cuma football belum lagi. Tenis pun ada, badminton, semua wanita. Tak ada isu kat situ. Ramai. Boleh katakan setiap setiap segi aspek of life ni, profession ke apa-apa, semua ada semua ada kepimpinan, semua ada wanita. Cuma ada banyak dengan sikit. Cuma politik di Malaysia masih kurang. Maknanya politik ni kena start daripada bawah sikit-sikit naik atas. Dia tak boleh jam tiba-tiba je payung terjun ke atas. Tak jadi. Memang tak jadi. Memang tak jadi apa-apa pun. Kalau nak jadi presiden MDM pun tak boleh terjun ke atas. Dia kena tahu dekat bawah dulu apa semua kan. Ya. Okey. Prof Harlina angkat tangan tadi. Okey, terima kasih. Ada dua aspek saya nak respon pada Prof Nick Sofia dan juga Prof Dato' Azmi. Satu tentang yang Prof katakan, memang masih ramai wanita yang berada di bawah. Maksud dia, saya lihat kan Prof Nick, memang akan ada sentiasa yang tertindas menjadi mangsa yang perlu pembelaan. Dan sebenarnya wanita alhamdulillah dah ada yang di atas, maknanya yang menjadi pemimpin. Sebenarnya pada pandangan saya Prof Datuk Mahmud, yang paling corot ni untuk mengubah paradigma dia adalah politik.
akademik kita dah buka dah. Ya, walaupun masih lagi kalau nak dapat naik chancellor dengan timbalan naik chancellor tu masih payah jugalah, sakit juga lagi. Tapi paling tidaknya di peringkat kedekanan, ya, di peringkat pengarah pusat penyelidikan dah tak nampak dah sangat yang tu. Tapi insya-Allah itu pada saya bagi sikit lagi masa, yang atas tu pun glass ceiling tu pun akan terbuka juga pada saya lah, ya. Tapi politik ni saya nampak memang ke belakang corot betul lah, ya. Sebabnya pada pandangan saya sebab the insecurity of men. I'm sorry I have to mention that jugalah, ya. Okay, silakan. Saya tak nampak bahawa bila dia melihat seorang wanita itu, ya, menjalankan tanggungjawab dia, boleh pula, ya, because kita ni complementary. Tadi Dato' Azmi dia kata kita bukannya compete, kita collaborate dan kita sebenarnya complement each other. Kalau semangatnya begitu, saya rasa kita tak ada banyak halangan, ya. Sebabnya yang di bawah yang kena dibela tu sebenarnya kena dibela oleh wanita yang boleh sampai ke atas tu. Prof Harlina, saya faham daripada Prof Azmi kata tadi, maknanya paradigma para wanita di lapis bawah sendiri yang tidak mempunyai kesedaran yang cukup untuk mengangkat wanita jadi orang nombor satu. Yang itu sebahagiannya, tapi kita pun tengah buat sesuatu lah, khususnya kepada anak-anak remaja, anak-anak generasi muda kita. Ya, di situ mereka memang dah ada line mindset dia, generasi Z dan generasi Y ni. Saya rasa untuk anak-anak wanita kita ni nanti, ya, naik tu dah senang dah, dia punya tu tidak ada pengalaman macam saya, macam Dr. Rubiah dan juga Prof. Datuk Nik, ya. Mereka punya pengalaman memang tak ada pun nampak barrier tu. So insya-Allah mereka akan go somewhere pula. Yang saya risaukan yang atas ni memang kena cepat jugalah mengubahnya, dan saya haraplah ini akan berlaku kepada ahli-ahli politik yang muda-muda yang tidak melihat wanita itu sebagai rival dia, dan ya, oleh sebab tu memberikan peluang. Dan pada saya Datuk Azmi, yang di New Zealand, ya, atau di Scandinavian country, dia dah sampai kepada tahap kematangan itu, ya, di mana mereka melihat kompetensi bukannya lagi gendernya ke ataupun ya, warna kulitnya begitu. Satu lagi aspek yang saya rasa kena dikembangkan di sini adalah dari sudut kepengikutan. Tadi yang Datuk Azmi kata, macam mana kalau misalnya, ya, wanita itu tak groom themselves to be ni. Okey, sebenarnya saya mengajar tentang kepimpinan, ya, LMCR 2412 ni, kepimpinan dan interpersonal skill di UKM. Kita ada satu in fact dua slot di dalam semester tu berbincang tentang kepengikutan, followership. Followership ni actually Datuk satu aspek kepimpinan juga. It's just the two side of the same coin. Tidak akan adanya kepimpinan kalau tidak ada kepengikutan. Ya, dan daripada pengikut yang baik itulah akan hasilnya pemimpin yang baik, ya. Sebab pemimpin macam yang Datuk Azmi kata, dia tak parachuted in saja, dia mesti ada. Jadi pada pandangan saya, kepengikutan ini yang mesti kita semaikan dan kita bangunkan, khususnya untuk wanita dan juga lelaki, supaya mereka nampak mereka lah yang akan mengambil ataupun jadi pelapis, dan kita tidak akan mengulangi kesilapan orang dulu begitu, kan. Hari ini saya nampak macam apa yang boleh naik tu hanyalah orang yang sebiji macam yang di atas tu. Kalau yang atas tu korap, yang kena naik pun kena korap juga. Yang kalau atas tu menindas ataupun membuat gangguan seksual kepada wanita, yang naik-naik ini pun kena macam itu juga. Sampai bila kita nak berubah? Jadi saya rasa kepengikutan itu satu lagi proposal saya. Selain kepimpinan, kita memang kena melihat kepada followership. Datuk. Okey, sekarang ni kalau kita katakan janganlah kita tumpukan kepada politik sangat macam Datuk Nik kata. Saya nak tanya, apakah bidang-bidang utama lain yang perlu kita beri fokus untuk kepimpinan wanita? Cakap tentang kepimpinan lah, yang bawah tu kita fahamlah. Pada saya sekali lagi minta maaf Prof. Ya. Menjelas sikit je. Kita tidak pernah ada program perkaderan yang betul-betul proper, terancang, bermodul dan diberikan tumpuan kepada semua lepasan sekolah ke lepasan universiti ke. Tak kira mereka boleh memimpin ke tidak boleh memimpin. Jadi kalau sistem perkaderan ini tidak subur, sama ada kalau tidak formal itu dia gelap tiba. Tetapi kalau ada sistem perkaderan, pendidikan perkaderan ini, kalau tadi followership tadi tu, maknanya kita nak bagi dia ilmu kepimpinan, ilmu jadi pengikut, ilmu jadi pemimpin. Artinya kita sistemkan, macam kita kata, kalau kata-kata sistem kerahan tenaga di Singapura tu contohnya, semua pelajar universiti harus melalui proses itu. Maka sekurang-kurangnya
apa tadi masalah pengikut, masalah macam mana dapat pengundi yang betul-betul rasional, bagaimana memilih pemimpin. Mereka sudah teracuk, ada ilmu itu. Sudah ada ilmunya dan tinggal lagi dan kita bagi ruang juga untuk dia mengamalikan dalam kelompok dia. Maka saya melihat begitu. Kalau peredaran ini ataupun kita nak sebut apa kalau istilahnya pun terpulanglah. Tetapi anak-anak lepasan sekolah kita mesti melalui proses ini. Proses mengenali, menggilap diri mereka sebagai pemimpin dan sebagai follower. Tak kira dia kerjaya apa. Dalam bidang apa, agama, tak agama, ekonomi, peguam, undang-undang dan sebagainya. Kalau ini dapat diangkat. Jadi masalah kita kata lelaki ke perempuan yang naik tak ada masalah. Ataupun kita kata sama ada politik atau non-politik juga mungkin tidak menjadi prejudis yang besar. Kita hari ini politik ni dengan wanita ni prejudis yang setengah mati. You adalah degree apa ke, you taklah profesor apa pun, tapi prejudis yang masih besar dalam kelompok meganya menyebabkan politik kita sunyi daripada wanita. Kecuali jadi tukang undi, tukang angkat segala benda lah. Bilik gerakannya lah. Maka apa sebab? Apa katalah wanita yang di bawah. Kenapa berlaku ada kelompok yang di bawahan? Sebab bawahan tak dapat sentuhan. Sentuhan tentang nasionalis, sentuhan tentang pentingnya menjaga negara, kepentingan dia adalah aset negara. Kita kata pemuda adalah aset negara. Tapi terbiar lepak-lepak, akhirnya jadi penjaga dadah. Mana kekuatan yang kita ada? Kita ada serenti tapi tak ada peredaran. Maka apa sebab serenti banyak? Sebab kita lihat lepas sekolah, lepas pendidikan formal, anak itu tak dapat pendedahan how to be a better citizen, how to be a better leader, how to be a better religious person, how to be a better politician. Jadi kalau ini tidak didedahkan, kita sampai mati pun tidak ada born leaders lagi. Born leaders ataupun leader yang akhirnya leader yang disorong-sorong lah. Leader yang disorong-sorongkan, yang diberikan macam-macam kemudahan untuk jadi leader atas nama, atas jawatan, atas nama keluarga dan sebagainya. Saya melihat itu satu daripada isu yang kalau kita boleh angkat sama ada, tapi maknanya harus diangkat secara formal. Okay, semua school leavers harus melalui sistem ini. 6 bulan ke setahun ke berapa tak kisah, tapi sekurang-kurang macam dulu ada BTN, tapi BTN habis dah sekarang. Sebab dalam BTN itu pun ada kenegaraannya, ada pihak patriotismenya, ada sayang negaranya, ada sayang agama, sayang bangsanya. Jadi kebanyakan mereka yang katalah pengalaman saya part of them, bukan part lah, melalui sistem itu dan diberi kemudahan untuk sampai ke peringkat kebangsaan dalam persatuan. Jadi kita nak naik itu bukan mudah. Kalau kita dalam persatuan saja, kalau ini pengalaman saya dengan GPMS dan juga dengan MBM. Dalam GPMS daripada sekolah, daerah, negeri, kebangsaan, sampai umur tua lebih bagus sampai jumpa kebangsaan. Contohnya, artinya nak naik, kalau pun ada yang aktif di bawah, nak naik ke atas tu bukan tangga yang mudah. Bukan macam tangga batu kif. Kerana apa? Tidak ada saluran untuk menyerlahkan kepimpinan anak-anak yang di bawah. Wanita-wanita yang di bawahnya nak dibantu. Ada leadershipnya. Tapi tidak dapat diserlahkan sebab tak ada proper channelnya. Tak ada proper way macam mana nak bagi mereka supaya sayang negara, cinta negara, berjuang untuk negara. Kamu adalah aset negara. Jadi tidak akan banyak masalah kepimpinan di peringkat atas. Dan kalau asas ini kukuh. Kalau macam saya beginilah ya. Saya yang ini dalam proses macam Prof. Harilan kata tadi, harap-harapnya kita tidak berbincang sajalah. Jadi sekarang ni kita start daripada ekonomi sampai sekarang ni wanita semua sekali kan. Lepas ni kita akan tubuhkan satu institusi lah. Okey. Dan setiap dewan dalam MDN itu dia akan mewakili satu pusat pembangunan. Misalnya pusat pembangunan ekonomi, pusat pembangunan wanita. Yang saya lemahnya ialah dalam MDN sendiri, antara dewan yang paling lemah ialah dewan wanita. Tidak ada program yang betul kita apa semua sekarang. Jadi saya pun rasa heran juga, sepatutnya wanita lebih aktif daripada dewan. Pilihan pemimpinnya kot. Pilihan komitinya tu. Sebab dia kalau dia tunjuk tu susah tu. Kalau dia naik dalam bentuk bertanding tu dia panas sikit. Kalau naik dalam bentuk ditunjuk, letih, sangat lambat dan sangat sejuk. Susah nak panas. Cukup sekali, cukup. Minta maaf banyak. Okey. Ada orang lain lagi nak sambung? Maknanya nak jawab soal Datuk. Aspek paling utama.
Datuk bertanya tadi kan, apa aspek yang patut kita kuatkan wanita kan? Saya masih balik kepada soal pendidikan. Ya. Pendidikan, saya rasa wanita sudah mendapat pendidikan yang amat membanggakan, membolehkan dia memegang jawatan-jawatan yang tinggi. Tapi nilai pendidikan yang diterima oleh masyarakat Malaysia itu bagi saya belum memuaskan. So, satu aspek kita mesti lihat ialah kandungan pendidikan itu untuk menghasilkan ahli masyarakat yang berwibawa tinggi, ya, yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi supaya dia apabila dia memegang jawatan, dia dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Itu satu ya dalam bidang pendidikan. Tapi saya nak balik kepada bidang politik lagi tu ya. Sebab kalau kita perhatikan nak balik politik lagi. Okey. Wanita yang naik itu wanita yang ada kaitan dengan laki-laki. Ya. Dia bapaknya tokoh politik, suaminya tokoh politik, abangnya aktif dalam politik, maka masuklah dia dalam bidang politik. Tak ada orang suddenly saja muncul dan berjaya dalam politik ya. Jadi kita kena ubah itu, iaitu sesiapa saja mesti mempunyai keupayaan boleh naik tanpa pergantungan kepada kaum lelaki-lelaki. Ini satu gejala dunia, bukan Malaysia saja ya. Kalau kita lihat Perdana Menteri, banyak juga suami meninggal, suami kena bunuh, dia naik. Kerana laki-laki itu. Itu satu gejala. Perdana Nike di Indonesia, di India dulu, kemudian dia Syekh di Bangladesh. Aquino. Semua gitu. Jadi kalau kita boleh ubah corak begini, bahawa peluang untuk naik dalam politik itu tidak terhad kepada ikatan kekeluargaan, ikatan lain. Susah nak mencari. Itu boleh difikirkan kerana bagi saya rasa boleh sentuh sikit, tapi saya tak sedap nak sentuh, takut sensitif ya. Dalam konteks negara kita ya. Okey, saya teruskan. Jadi oleh sebab itu saya rasa politik itu penting, dan salah satu mercu kejayaan wanita ialah kalau dia boleh memegang jabatan yang paling tinggi dalam politik. Ya, dalam negara kita Perdana Menteri lah. Tapi hal ini mesti dilihat dari segi peluang yang ada pada dia, pada seorang wanita. Itu boleh dibincangkan. Okey, ada nak ulasan Prof Hazmi? Ya. Saya perhalinan dulu bagi perhalinan dulu. Sikit je. Saya rasa soalan yang Prof katakan tadi, di mana agaknya aspek yang wanita kena merupakan anak tangga yang paling sesuai lah untuk ini. Saya setuju dengan Prof Nik Sofia, maknanya pendidikan. So dalam sektor pendidikan bukan hanya yang formal tapi juga yang tidak formal, maknanya pendidikan keluarga kita, anak-anak kita ya, yang itu mesti kita pertingkatkan fungsi ibu ni. Kita tak boleh lari daripada tu dan kita mesti perkuatkan yang di situ tu. Dan juga pada saya perkhidmatan awam. Maknanya kita punya, saya rasa mungkin bila kita dapat kita punya ketua setiausaha negara kita seorang wanita, yang rasa saya mungkin tak lama lagi sepatutnya ya, sebab kebanyakan daripada jabatan dan juga bahagian ya kementerian banyak itu yang mana dipegang oleh wanita dan secara kolektif bukan secara individu. Jadi saya nampak dua aspek ini yang paling kuat lah. Tapi tentu sekali politik juga kita kena lihat adanya perubahan yang lebih positif. Dan pada saya bukan hanya wanita tu yang kena naik, tapi juga ya lelaki melihat wanita itu sebagai rakan kongsi, bukannya dia punya lawan. Terima kasih. Okey. Prof Hazmi. Okey, sangat tepat sekali lah kalau wanita tu perlukan lelaki itu sebagai rakan kongsi. Okey. Dan saya nak ulaskan sikit, dan mungkin ada satu challenge question soalan. Kita tengok ada banyakkan organisasi ni adalah yang sebelum ni dipelopori oleh kaum lelaki, dan akhirnya sejak akhir-akhir ni banyak dipelopori oleh kaum wanita. Dan di samping itu ada banyak macam gerakan-gerakan wanita ni tak berjalan kan, betul tak? Datuk Musi kan? Ya. Saya nak tanya. Pasal ada pertubuhan wanita
pertubuhan main kutu ya dia tak Yalah, berjalan tu. Ada berjalan. Jadi kutu merayap lainnya. Jadi saya nak tanya challenge. Apa boleh ke? Adakah apa ni munasabah ataupun patut kalau gerakan wanita ni dipimpin oleh lelaki untuk sementara sebagai suatu bimbingan? Sebelum ni tak ada yang berlaku macam tu kan? Ya, tak Belum ada. lagi. Tapi Tak apa ada. salahnya? Maknanya lelaki ni sebab dikatakan sebagai apa ni? Rakan kongsi sebenarnya. Kenapa tak jadikan kongsi berkenaan untuk lead apa ni gerakan wanita untuk sementara waktu, untuk sebab setengah-setengah apa ni yang lelaki dah banyak pengalaman mengetui macam-macam gerakan, mungkin ambil dia letak dekat gerakan wanita dan rekrut yang di bawahnya secara langsung. Razmi, saya Itu tengok ketiga-tiga yang muka mereka itu masam semua sekali. Ya, itu cuma challenge question lah. Itu persoalan, bukan cadangan. Okey, setakat tu ya? Setakat tu je. Okey. Itu besar dia punya cabarannya tu. Ya. Macam mana idea ni? Idea wanita sendiri tidak mempunyai persepsi yang tak betul terhadap lelaki yang nak memimpin dia punya gerakan. Pada saya Datuk, minta maaf banyak. Kita bila sebut memimpin tidak semestinya pegang jawatan. Kalau dia jadi penasihat tapi dia membantu untuk tidak memegang jawatan pengurusi. Dia sebenarnya teori kepimpinan ni dia beza antara pemimpin dengan ketua. Maknanya maksudnya begitu. Betul. Memimpin bukan jadi ketua. Konsep itu kadang-kadang dalam persatuan kita kata yang jadi ketua tu biasanya itulah yang jadi pemimpinnya. Sebab itu kita kata kita boleh meletak dia sebagai penasihat, boleh letak dia sebagai penaung, kita tak ada masalah. Okey, sebab itu kita kata tetapi tak ramai lelaki ni yang bersedia untuk jadi itu pada kepertubuhan wanita. Kerana mereka merasa lelaki wanita lebih hebat. Lebih hebat dalam urusan itu. Sebab itu setakat ini di Malaysia tak adalah yang persatuan itu ataupun pertubuhan-pertubuhan yang meletakkan lelaki sebagai pemimpinnya. Tak ada. Sebab satu itu yang pertama. Yang kedua, jawatan yang lelaki pegang dah terlalu banyak. Kalau semua dia nak pegang, apa yang tinggal pada perempuan? Okay? Prahazmi. Maksudnya tolak ke tu. Ya, betul. Kita faham. Ya. Okey, ada tambahan lain lagi? Okey. Kalau tak ada saya nak tambah tapi okey. Saya rasa cadangan Prof Azmi tu saya lihat sebagai satu yang very retrograde dia ke belakang. Sebab itu yang sebenarnya berlaku kalau di Pakistan sampai sekarang hari wanita sedunia raikan dalam satu majlis tetapi semua di depan tu lelaki. Yang di bawah ni semua perempuan. Maknanya lelaki lah yang kata perempuan patut macam ni, patut macam tu. Dia macam ni lah. Kita tak ada pun sebut pergerakan lelaki kan. Kita sibuk lah kata pergerakan wanita. Kenapa? Sebab kita rasakan wanita banyak sangat isu yang perlu diperjuangkan untuk pembelaan. That is actually the starting point. Lelaki sebenarnya banyak isu juga. Tetapi jangan risau. Kalau isu lelaki, wanita juga yang bawa. Jadi oleh sebab tu, lelaki mungkin tak perlu ada satu pergerakan dia sendirilah. Sebabnya bila wanita ni naik, dia akan selesaikan juga isu lelaki, Datuk. Minta maaf lah nak kata. Kita bukannya ni sesuatu tolak lah tu. Memang tolak sebab saya rasa satu wanita ni cuma, tapi sebenarnya kita tahu kita punya lelaki memang nak tolong kita kan, tak payahlah susah-susah orang perempuan ni tetapi minta maaf nak kata ada thank you and no thank you sebab kita ada banyak aspek daripada di meja perundingan itu suara kita kena ada di situ. Walau macam mana pun sensitif lelaki tu dia tidak dapat nak mewakili wanita tu lah. Terima kasih. Thanks for the offer. Saya beralih kepada satu poin lagi lah. Paradigma wanita sebagai pengurus rumah tangga. Masih lagi dalam masyarakat kita. Dengan segala kemudahan yang ada, kemudahan teknologi yang ada, patutkah paradigma itu masih kekal dalam masyarakat kita?
Jadi mungkin bila tadi kata kalau wanita itu dia jadi pengurus rumah tangga, dialah mengurus anak-anak, mengurus suami dan sebagainya, menyempitkan ruang untuk dia naik ke atas, sedangkan mereka itu orang yang berpotensi. Jadi kalau kita nak buang paradigma itu sejauh mana baik buruknya? Silakan. Ya, saya nak mulakan dengan menimbulkan aspek berkongsi tanggungjawab. Rumah tangga itu harus dipikul oleh suami dan isteri. Janganlah andaikan semua yang dalam rumah tangga itu tanggungjawab isteri sahaja. Dan janganlah mengandaikan bahawa tempat isteri hanya di dalam rumah untuk tujuan itu. Jadi kalau kita boleh selesaikan konsep yang salah ini, ya, bahawa kalau di rumah tu tugas keibubapaan, tugas mengurus rumah tangga ialah tugas bersama, maka beban yang dipikul oleh wanita tu menjadi lebih ringan. Dan ini perlu dilakukan kerana masyarakat mengandaikan wanita lah yang tempatnya di rumah tangga dan lelaki keluar untuk mencari nafkah. Sekarang keadaan sudah berubah. Wanita boleh keluar mencari nafkah, tapi tugas di rumah tangga ni tak kurang. Dan kalaulah mertua, ya, melihat anaknya masuk dapur, ya, jaga anak dan sebagainya, dia rasa bahawa anaknya itu tidak mendapat tunjukkan yang betul sebagai suami. Jadi dia perempuan, tapi di antara orang yang menentang lelaki-lelaki mengambil bahagian dalam rumah tangga. Kalau kita boleh ubah sikap dan pegangan itu, saya rasa soal apakah boleh wanita, apakah patut kita galakkan wanita keluar bekerja itu kemudian. Sebab sekarang ini memang itulah menjadi masalah. Masalah bahawa konsep peranan laki-laki dan wanita itu sudah set dalam pegangan ahli-ahli masyarakat kita, dan nak ubah tu memang susah. Tapi saya ni optimis. Saya melihat keadaan sudah berubah. Bahkan pada satu hari saya di shopping kompleks, saya melihat suami menyusui anaknya di shopping kompleks. Dia di hadapan khalayak ramai. Saya begitu gembira. Dan satu lagi yang menggembirakan, masyarakat sekitar tak peduli pun. Tak ada orang lah melihat kan. Seolah ini gejala yang luar biasa. Jadi keadaan sedang berubah. Tapi terlalu lambat lah. Dan soal jawab, salah menyalahkan berlaku dari segi katanya kalau isteri bekerja, anak tak berjaya. Okey, yang ni saya nak tanya Prof Azmi dulu. Prof Halina senyum-senyum nak tambah tu. Saya nak minta Prof Azmi dulu. Macam mana Prof Azmi react seorang lelaki-lelaki? Memang saya setujulah apa yang dikatakan tu, tapi yang on the negative side tu sebenarnya itulah apa yang berlaku dalam 30 tahun lepas. Yang sekarang ni dah berubah. Kebanyakannya dah memang macam itulah, saling bantu-bantu. Saya tengok tak ada isu. Kalau tidak, takkanlah mereka ni dah boleh jadi bos dekat head department. Ramai, jadi lecturer PhD. Dan bagi saya dah memang apa yang dikendaki dah sudah berlaku dan sedang berlaku. Tapi yang benda yang ni, keadaan ni yang kita katakan ni yang banyak berlaku majoriti 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, 50 tahun lepas. Tapi malangnya kebanyakan ahli masyarakat masih berfikir macam tu, sedangkan dia pun kurang dah mengalami benda-benda macam tu. Kalau tengok orang sebelah tu ada macam tu lagi, saya tengok orang sebelah neighbor saya tak ada macam tu. Wife pergi bekerja, jaga husband jaga anak. Dan saling bantu itu tak ada isu. Kadang-kadang atuk jaga anak, bukan nenek jaga. Kadang-kadang atuk jaga cucu, bukan nenek jaga cucu. Benda ni memang dah berubah sebenarnya. Tapi kalau let's say kita bersikap masih fokus kepada yang benda macam ni, 30 tahun lepas, jadi benda-benda macam ni menyebabkan kaum lelaki tak berapa happy lah. Seolah-olah kita ni macam tidak adil dan tak sama. Sebenarnya benda ni dalam proses. Benda ni yang berlaku ni mungkin kepada kaum masyarakat yang kurang dari segi pengalaman hidup ni lah, akademiknya, exposure-nya, agamanya semua 3-4 tahun, mungkin yang 40 tahun lepas
30 macam bapa saya. Dia spend masa dia dekat laut, nelayan. Maknanya kalau 75% daripada masa dia daripada pukul kalau keluar rumah dalam pukul 1, 2 tengah hari, balik pukul 10 pagi. Lepas tu keluar tiap-tiap hari untuk tu. Jadi dia tak ada orang lah nak jaga apa-apa yang kat rumah. Yang mimpin dalam rumah jadi isterinya. Tak nak sebab pada masa itu isterinya tidak boleh bekerja jadi ketua jabatan kerajaan sebab qualification ni tak sampai tahap tu. Jadi pada zaman tu, tapi zaman sekarang dah berubah. Isteri dah ada PhD, mungkin husband pula yang tak ada PhD. Jadi ada saya jumpa ramai yang isterinya PhD, profesor kan di universiti tentu, bukan di universiti saya lah. Dan husbandnya tak ada kualifikasi, bukan tak ada penghinaan. Masing-masing saling melengkapi. Tak ada isu. Jadi saya jumpa ramai keluarga, isterinya memang pangkat tinggi, ada yang pangkat tinggi, ada yang qualification tinggi, ada yang pangkat tinggi, qualification biasa saja. Itu adalah entrepreneur. Husband tak ada masalah, setengahnya hanya jadi pengurus saja di bawah isteri. Tak ada isu. Banyak berlaku saya jumpa. Sebab saya juga ada buat banyak buat penilaian ke atas syarikat dari segi pelaburan, investment. Saya jumpa banyak benda-benda ni. Fantastic memang benda ni. Jadi memanglah belum ramai, tapi akan ramai. Seperti yang berlaku kalau nak tahu, kalau di Kelantan, Terengganu, majoriti yang buat bisnes dekat market tu semua wanita. Betul tak Prof ni? Pergi dekat pasar KB Kota Baru tu semua tak ada orang lain, semua wanita. Kalau yang lelaki tu angkat barang je. Jadi koli dia lah. Jadi koli je, betul. Itu hebatnya wanita di sebelah Pantai Timur lah. Terengganu dengan Kelantan. Tapi sekarang ni dah berubah sikit lah bila dah keadaan dah maju, cara bisnes pun dah bukan lagi dari segi runcit kecil-kecilan. Jadi ada perubahan jugalah. Tapi tak di Pantai Timur dari segi resminya macam tu. Wanita adalah pemimpin untuk untuk dalam bidang perniagaan cara kecilan lah. Di sana. So situ sebagai contohnya. Belum tak ada isu dia dalam proses perubahan, dalam perubahan pembaruan ni dia actually berdasarkan kepada pembelajaran yang dilalui, dan ini mengambil masa 1 generasi, 2 generasi. Dia sedang berlaku. Yang saya nampak kita ni masih dalam 1.5 generasi 1.5 lah. Saya pun dalam 2 tahun 3 tahun nak pencen, anak saya pun saya tengok dah ke arah memang balance lah husband wife. Okey. Ni Prarina akak tangan tadi nak kata apa? Saya tak ada angkat tangan tapi mungkin nak wrap up lah kot, dah pukul 4.40 ni. Saya memang nampak, saya setuju sangat dengan apa yang Prof. Dato' Azmi nyatakan. Kita sebenarnya sedang melihat itu di kalangan generasi anak-anak kita. Adanya perkongsian kuasa tu. Mungkin di 30 tahun lepas semua tu, dia masih lagi perebutan kuasa yang menghasilkan ketegangan. Ya, saya nak menang, ataupun satu lagi, power imbalance sebenarnya, ketidakseimbangan kuasa. Maknanya satu seorang saja yang memusatkan kuasa, maka orang lain kena ikut saja. Tapi hari ini sudah ada perkongsian tersebut. Jadi saya nampak itu juga lah yang akan berlaku, harapnya di dalam skala yang lebih besar untuk kepimpinan negara contohnya. Mungkin sistem politik itu buatan kita. Maka kalaulah macam tadi kan Prof ni memang kena, dan Dr. Rubiah kena tengok partinya mana apa semua. So mungkin yang kita lihat wanita mungkin jalan dia ke puncak kuasa itu tidak begitu. Dia mungkin boleh jalan yang lain pula, ya, dan itu satu. Akhir sekali saya nampak kita memang kena ta'awun, kita kena bekerjasama sebenarnya, dan itu spiritnya, berkolaborasi. Jadi lelaki jangan takut melihat wanita yang berjaya ni, ya, wanita yang mungkin ada suara, wanita yang ni, sebab kita
dengan apa konsep ta'awun itu kita saling melengkapi, dan harapnya di situlah kekuatan kita sebenarnya yang Allah berikan kepada kita ni dapat kita manfaatkan. Wallahu a'lam. Okey. Dr. Rubiah nak bagi pendek sudahlah. Saya melihat kalau kita kata dalam tradisi keluarga, isteri jadi tuan rumah tak ada, ataupun kita kata wanita mesti jadi suri rumah tu tidak begitu lekat sangat lagi, kecuali tapi orang tua. Mengikut perbincangan yang kita buat sebelum ini, keluarnya wanita menjawab jawatan-jawatan di luar dengan serius dan intensif menyebabkan pendidikan keluarga menjadi agak lemah. Okey. Itu kita melihat pada saya begini, kalau isteri masih suri rumah tetapi dia harus jadi suri rumah yang bijaksana, yang boleh mengatur, dan di samping dia berkejaya pengaturan dalam rumahnya dan tugasnya, pembantunya, bagi pembagian kerjanya harus selesai. Tambah ada tugasan dengan anak, tugasan dengan orang gaji, tugasan dengan suami, tugasan kalau ada mak mentua dan sebagainya. Sebab sekarang semua orang kena main peranan. Sebab itu kalau tinggal dengan mak mentua atau mak sendiri, kita kena masuk ke dalam budaya mak kita bahawa semua orang boleh pergi dapur, semua orang boleh masak, semua orang boleh ngemas, semua orang boleh angkat kain, semua orang boleh lipat kain. Maknanya kita tak ada lagi boundary kata masak mesti perempuan. Tak. Maknanya bila kita masukkan itu, jadi ahli keluarga lain, mak kita tak tengok anak dia tu, ya Allah, anak aku ni kena kontrol agaknya, kena pakai duduk dapur, kena basuh pinggan, kena ngemah. Maka ini yang masih ada sikit-sikit lagi tempias. Tapi pada saya lah, bila difahamkan begitu, tak adalah letih sangat kan. Sebab saya bekerja kan. Abang ni bila tengok anak perempuan dia bekerja berambat. Jadi bila kita angkat isu bahawa rumah ini rumah kita, maka kita lah yang mengurus. Bukan pada mak, bukan pada isteri, bukan pada suami semata. Semua yang terlibat harus terlibat. Sebab itu budaya memperkukuhkan budaya berkongsi tugas dalam keluarga itu harus dimulakan dari mak ayah dia. Harus dimulakan dengan generasi kita. Sebab itu kita kata kalau zaman dulu kita kata kalau macam Prof minum kopi situlah letak cawannya. Tak. Lah ni semua angkat. Anak pernah angkat sendiri, pinggan angkat sendiri, gelas angkat sendiri. Ini yang kita nak angkat. Orang tua tak mau jadi bos lagi di rumah. We are sharing everything at home. Kalau ini dapat diangkat sekaligus, maka budaya isteri mesti duduk rumah atau isteri suri rumah itu dapat diperbaiki dan dipertingkatkan nilainya, insyaAllah. Kita nak buatan dulu, insyaAllah. Okey. Tolong sambung Dr. Rubiah ni. Jadi persoalan kitanya, semacam ada satu kesimpulan kajian bahawa pendidikan keluarga agak terabai. Macam mana nak atasi masalah itu? Jadi Dr. Rubiah cadang dia. Macam mana? Kalau kita, maknanya terabai dari segi apa? Maknanya kalau kita dah betul, kita sudah ada, sebab itu dalam rumah mesti ada sistem. Sistem makan macam mana, sistem study macam mana, sistem solat macam mana, sistem mandi macam mana, sistem nak kemas macam mana. Ini yang tak ada dalam rumah kita adalah sistem, bukannya tugasan-tugasan tu. Maknanya kalau sistem dalam rumah, bangun mesti solat subuh, sarapan pagi mesti sebelum pukul 7, maghrib main mandi petang, ataupun kita kata pergi main mesti selepas asar, balik mesti sebelum maghrib. Artinya makan mesti macam, artinya kita kalau boleh, ini pengalaman yang saya buat lah. Maknanya yang kita buat, maknanya kalau ada sistem tu. Sebab saya melihat pada bila anak saya bawa sistem tu ke rumah dia, sistem tu dapat berfungsi dengan baik. Tahu kasut letak mana, tahu beg nak letak mana dan sebagainya. Jadi sistem tu yang mana? Yang paling penting adalah membina sistem dalam keluarga, mana cara nak mengurus. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak-banyak kalau terlepas. Okey. Orang lain sikit-sikit lagi sebelum kita... Saya nak tambah. Saya tambah dari segi konsep hidup berkeluarga. Itu penting. Sebab institusi keluarga sekarang rapuh. Dan banyak anak-anak terbiar oleh kerana kerapuhan ini. Ibu bapa tahu berkahwin tapi tak tahu menjadi ibu dan bapa. Dan apabila anak-anak membesar, dia tak tahu membentuk anak itu. Bukan soal ibu keluar bekerja di luar, bukan? Tidak. Dia boleh keluar dan dia boleh mengajar
supaya hidup berkeluarga. Kita ni tak ada konsep hidup berkeluarga yang dipegang oleh keluarga itu. Dan ini saya perhatikan kelemahan masyarakat kita sekarang. Kerapuhan keluarga itu menghasilkan anak-anak yang terbiar. Dan itulah puncanya masalah dalam masyarakat. Cara mengatasinya? Juga saya sikit je Datuk. Juga saya menambah rapuhnya hubungan dengan Allah. Bila rapuh hubungan agama dalam keluarga, itu lagi cepat berderai. Sebab kadang-kadang Dr. Rubiah, keluarga Pak Lebay tu teruk pada keluarga lain tu. Dia pergi ke mana-mana 2-3 bulan, 4 bulan, tinggal isteri di rumah apa semua tu, tapi dia kata dia dengan Tuhan tu dekat. Itu dia kata ilmu dengan imannya cerai. Kalau dia ilmu dengan iman tak cerai, bawa sekali, dia tak jadi macam tu. Dia bawa ilmunya, tak bawa imannya. Tak bawa keyakinannya. Okey. InsyaAllah, minta maaf banyak. Okey, tak apa, baguslah tu. Okey. Macam mana lagi? Okay, saya mungkin nak dispute. Saya nak kena minta data yang Prof nyatakan itulah, maknanya kajian yang katakan bahawa pendidikan terabai bila wanita itu bekerja. Bukan kajian, seolah-olah satu kesimpulan dalam perbincangan-perbincangan kita. Oh, macam tu. Okey, saya nak bawakan kajian-kajian yang menunjukkan apabila wanita itu bekerja lah ya, sebab sebenarnya lelaki memang dianggap bekerja lah ya. So sekarang ni kita lihat wanita juga bekerja. Kajian yang banyak adalah tentang single earner and also dual earner family. Maknanya ibunya juga ada. Dalam dual earner family dia memang akan ada banyak kesukaran, tetapi disebabkan oleh itu juga kedua pasangan suami isteri ini mempunyai kemahiran untuk lebih banyak compromise dan tadi power sharing. Dan didapati apabila wanita itu mempunyai gaji yang tetap ya Prof, indeks pertama yang akan meningkat adalah pendidikan anak-anak. So saya pelik jugalah siapa yang kata tu sebab bukan. Saya yang seolah-olah perbincangan kita di sini pergi ke situ. Okey, so saya rasa bertanggungjawab untuk berkongsi dengan pandangan ini. Jadi rupanya wanita ni bila dia ada gaji dia sendiri, dia akan spend pendapatan dia kepada pendidikan anak-anak. Jadi di situ kita boleh lihat dari sudut kualiti pendidikan anak-anak itu juga. Dan tentu dia bergantung kepada kebijaksanaan wanita tu untuk membahagi masa dia lah Prof. Jadi sebenarnya kita juga lihat apa berlaku kalau misalnya suami pula duduk di rumah dan isteri yang bekerja. So kita kena cakap juga dalam konteks sekarang ni memang kita lihat bahawa pendapatan itu adalah rezeki dari Allah dan Allah saja yang menentukan siapa yang akan membawa rezeki itu balik ke rumah. Dia mungkin boleh juga suami, selalunya secara tradisi 30 tahun lepas memang suami, tetapi hari ini dia mungkin boleh kedua-duanya dan mungkin juga isteri itu yang akan bawa balik lebih. Tapi kalau begitu berlaku, maka suami kena ambil lah tanggungjawab yang macam seorang isteri kalau suaminya yang bekerja dan dia tidak. So barulah berlakunya keseimbangan dalam sudut tanggungjawab itu. Jadi mungkin bila tadi yang Prof Azmi kata ada yang isteri dia buat PhD kan Prof, 3-4 tahun suaminya yang ambil cuti. Sekarang ni saya seramai sangat tu. Cuma saya selalu ingatkan kepada adik-adik saya sebab dia orang nanti akan datang kaunseling Prof untuk isu rumah tangga pula sebab bila dia dapati pula suami ni Prof, itu mungkin satu tajuk yang lain, tapi suami ni apabila dia pendapatan isterinya melebihi 40% daripada pendapatan 100% keluarga, dia punya stress level dia akan naik secara signifikan. Jadi dia punya graf tu sangat cantik Prof. Maknanya bila suami itu sahaja yang membawa wang the only breadwinner, dia punya stress level dia tinggi. Tapi bila isterinya juga bekerja, stress level ni pun rendah. Kajian ni sangat penting. Dia 6,000 orang over I think 15 years published in 2018 baru ni. So kita memang tengok stress level suami ni menurun, tapi dia akan melandai pada portion 40%. Maknanya bila katalah suami 90%, isteri 10%, dia menurun. Suami 80%, isteri 20%, dia menurun lagi. Tapi bila sampai 40, katalah isteri 50, dia 50, dia start naik balik. Dan seterusnya sampailah kepada level suami 0%, isteri 100%, itu tahap paling tinggi, lebih tinggi daripada kalau dia seorang single earner. So it's like dia panggil sebagai hyperbola dia macam begitu. Jadi ini semua sebenarnya satu kajian yang harus kita lihat. Dan nasihat saya kepada adik-adik saya yang suaminya earning less, they have to know how
macam mana akhlak kita. Di sini Islam memberikan banyak pedoman dari sudut menghormati suami, ya, bagaimana kita, ya, walaupun kita yang earning more, tapi itu tidak membolehkan kita untuk biadab dengan suami. So di situlah letaknya saya rasa kesimpulannya, agama itu sebenarnya yang akan fine tune all these rough edges sebenarnya, Prof, insyaAllah. Okay, terima kasih. Prof Hazmi, ada nak tambah sikit ke? Bolehlah sedikit. Apa ni, in principle itulah bottom line lah. Apa-apa pun yang kita buat ni, tak kisahlah wanita ke, lelaki ke, tinggi ke, rendah ke, PhD atau tak ada PhD. Yang paling penting adalah tonggaknya adalah agama. Agama kita actually sebagai the way of life lah, guideline. Ataupun guideline, rules, law, semua ada dalam situlah. Kalau kita ikut selain daripada agama tu, yang apa yang dah diturunkan kepada kita semua, jadi memang kita akan hilang. Okay. Jadi tak seimbang, tak betul, bukan sahaja disebabkan oleh tak ikut, tapi disebabkan oleh tak ada blessing, tak ada rahmat, orang kata. Itu yang terjadinya. Jadi apa-apa buat pun kita mesti dalam macam inilah Datuk Doktor tadi cakap pasal dia punya research tu kan. Semuanya adalah dalam bentuk hyperbola. Memang jelas kena ada keseimbangan. Kalau terlalu ekstrim ke sana ataupun ke wanita ataupun ke lelaki, ke husband ataupun ke wife, memang tak boleh. Dia kena ada keseimbangan. Jadi baru ada kalau ada, bila ada keseimbangan, barulah ada penyatuan. Dan barulah ada keberkesanan. Itu dia punya tu. Okey. Dr. Rabiah, buat kesimpulan ringkas. Pada saya lah, balik kita kepada apa matlamat keluarga dia, maknanya apa visi matlamat, visi yang dikongsi dengan anak, visi yang dikongsi dengan suami, visi yang dikongsi dengan saudara. Sebab apa, visi itu menentukan apa yang kita kata misi yang kita nak bawa. Tanpa kedua-dua ini, tanpa kesimpulan pokok perbincangan kita untuk melahirkan sebuah gerakan wanita yang berkesan. Secara ringkas lah, pendek 1 minit. 1 minit. Okey, tolong bangunkan semua wanita dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kemahiran dan dalam bentuk kemahiran untuk mengendalikan persatuan. Pada saya itu kekuatan. Sebab itu ada ijazah tapi tak ada perkederan tentang cinta negara, cinta agama, cinta bangsa, dia tidak akan bergerak sebagai reformis. Sebab itu reformis yang nak dimasukkan dalam diri mereka bukan untuk mereka saja, tapi untuk generasi akan datang. Balik pada soal perkadiran lah. Ya, balik pada perkadiran. Saya sangat merasakan itu sangat penting. Ya, okey. Prof Avelina. Terima kasih banyak. Kesimpulan saya masih tetap kepada aspek kepimpinan, pergerakan wanita apapun dia, NGO ke atau kita akan menghasilkan pemimpin wanita yang berkesan untuk memimpin masyarakat ini. Bukan hanya memimpin wanita saja, bukan hanya wanita Islam saja, tapi mengambil tempat memimpin masyarakat dan ummah ini secara keseluruhannya. Universal kan? Okey. Dan juga kepingkutan tadi Prof, kepimpinan dan kepingkutan, insya-Allah. Okey, Prof Hazmi. Ya, saya rasa pergerakan wanita ni sebagaimana inilah saya nak pergerakan wanita mesti ada suatu push and pull lah. Baru benda ni boleh berlaku, push and pull. Kena wujudkan motivasi, kena adakan kena agresif lah. Kalau setakat ni saya lihat banyak yang mengharapkan orang tentu menjalankan sesuatu, menggerakkan sesuatu, tak jadi. Memang tak boleh. Kena betul-betul cari yang key person, key leader, letak kat situ, cetuskan gerakan berkenaan, barulah dia boleh bergerak dengan dahsyatnya lah. Kalau tidak, sekarang kita dalam kumpulan kita ni ada 3 orang yang wanita yang expert lah. Saya pun rasa segan tengok. Kan, ni. Yalah. Ya, Profesor Datuk mungkin boleh mengenalikan ni, push, build the group, push the wanita kan secara berkumpulan, dan insya-Allah dia akan berlaku. Jadi kita haraplah lanjutan daripada perbincangan ni mungkin hasil MDN sama dengan Prof yang dihormati semua boleh membuat sesuatu lah untuk membantu pihak wanita yang belum mencapai tahap apa yang sebelumnya yang sepatutnya yang dicapai. So memang amat diperlukan. Ada banyak kali.
Okey, terima kasih. Tak apalah yang dikritikkan oleh Dr. Rubiah tadi, kita elakkanlah. Tidak ada lagi yang ditunjuk tapi mesti dipilih untuk akan datang. Okey, Prof Nik. Saya nak menekankan bahawa seorang wanita itu apabila sudah berjaya, sama dia bekerja atau tidak bekerja, berjaya dalam rumah tangga, dia mesti keluar menyertai sesebuah organisasi wanita. Nak jadi pemimpin atau tidak pemimpin, tapi dia mesti menyertai secara aktif. Kerana dengan demikian dia keluar daripada ruangan yang sedia ada itu untuk berinteraksi dengan orang yang luar, dan yang penting menginfak kepada masyarakat. Dalam bukanlah sahaja dari segi wang yang diberikan, tetapi tenaga dan buah fikiran dan sebagainya. Dengan demikian lengkaplah hidupnya. Okey, terima kasih. Itulah perbincangan kita pada petang ini, dan saya sangat bergembira dengan cara kita berbincang, dan saya rasa berbagai-bagai kesimpulan yang kita dapat pungut daripada perbincangan ini, dan insya-Allah saya sebagai moderator dan mungkin sebagai pemimpin kepada pertubuhan saya sendiri, dan pertubuhan bukan saya sendirilah, pertubuhan yang saya pimpin, seboleh-bolehnya kita akan apply bukan dalam sesi ini saja, dalam perbincangan-perbincangan kita sebenarnya idea-idea itu kita cuba amalkan supaya kita dapat mempertingkatkan kita punya pertumbuhan pergerakan Islam di negara kita ini. Dan oleh kerana itu saya berkewajipan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli panel semua. Begitu juga saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang mengikuti perbincangan ini, sama ada secara langsung sekarang ataupun kemudiannya besok lusa, sehingga kadang-kadangnya perbincangan kita ini dia bermula daripada satu bilangan yang tertentu sebagai penontonnya, kemudian dia berkembang dalam masa seminggu tu dia melompak berkembang sampai bilangan yang besar dan sebagainya, dan itulah trend yang ada dalam perbincangan-perbincangan kita. Akhir sekali saya ucapkan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.